So far okay? Respon saya? Okay. Okay, cooling load calculation ni kita guna dia untuk provide information okay, for equipment selection, system sizing dan system design. Kenapa kata equipment selection? Okay, contoh nak pilih aircon. Hari tu kita tengok aircon kan, tengok video YouTube tu, aircon, how kita select aircon in a efficient and green manners. Okay, so kat situ kalau kita tengok, kita kena tahu dia punya equipment selection melalui system sizing. Kita kena size dia, berapa BTU hour kan, berapa horsepower nak beli berdasarkan berapa BTU hour dan berapa cooling capacity, cooling berdasarkan cooling load lah sebenarnya. Dan kita nak tahu berapa cooling capacity aircon yang kena pilih. Nak pilih cooling capacity aircon tu nama dia system sizing dan system design. Kita nak design macam mana? Perlu 2 horsepower aircon ke, perlu 1 horsepower ke, atau perlu gabungan 2 horsepower tambah 1 horsepower untuk sepanjang hari sepanjang kita guna aircon tu. Okay. So a number of published method tables and chart from industry handbook, manufacturers engineering data. Okay. So untuk dapatkan untuk prepare cooling load calculation ni, banyak data yang kita kena refer. Okay, terutama dalam industry handbook. Industry handbook, lepas tu manufacturer engineering catalog. Macam itu kan saya kata, okay, kena dapatkan cooling load capacity untuk produk dan sebagainya. Macam ni jugalah. Okay, some existing method are complex, but some are fairly simple. Okay, banyak method of cooling load calculation ni, banyak. Jadi kita tengok berapa banyak dia ada kat industri dan apa yang paling susah method ni, apa paling senang. Okay, so semua ni objektif dia adalah untuk introduce the simple method that can be used with manual calculation. Nampak? So kita study banyak-banyak, tapi kita takkan pilih yang susah lah method. Kita akan pilih yang tak senang sangat dan kita just simple yang kita boleh guna lah. Okay, sebab kita masih dalam proses early stage of learning untuk cooling load sizing. Okay, kita bukan kita nak ke arah professional lah, tapi kita orang kata kita kena tahu basic dulu baru pergi ke arah professional. Okay, sebelum kita pergi ke lagi dalam, of course kita kena tengok terminology. Macam psychometric track itu, kita tengok terminology dia apa. Okay, terminology untuk cooling load ni apa yang terlibat. Okay, commonly used term relative to heat transmission and load calculation are defined below. Okay, so dalam cooling load calculation, dalam kepala kena ada 2 benda. Satu, heat transmission. Satu, load calculation. Heat transmission dan heat gain lah maksud dia. Dan load calculation. Okay. Number 1, kita consider paling penting adalah British Thermal Unit. Kita tahu it's a unit of measurement of energy. Satu unit measurement of tenaga. 1 BTU is equal to the amount of energy used to raise the temperature of 1 pound of water or 1 degree Fahrenheit. Okay, nampak? Dia senang je. 1 BTU ni maksud dia berapa energi yang diperlukan. Okay, macam hari tu kita tengok pasal enthalpy kan, saya kata kat awak, daripada air macam ni keadaan dia, berapa relatif, berapa dry bulb, kita coolingkan atau kita heatingkan ke satu relative humidity, satu dry bulb, berapa enthalpy yang terlibat, berapa energi yang terlibat. So those energy tu ini kita panggil BTU. So BTU is equal to the energy used to raise the temperature. Nak naikkan temperature, nak turunkan temperature, dia mesti melibatkan energi. Apa-apa pun macam kita nak, macam work kerja, pindahkan satu cawan di position A ke position B, kita mesti apply the work, tenaga, kan, in term of calorie burning, kita tolak dia. Okay, sama macam ni, even nak sejukkan air temperature pun kena pakai tenaga, so dia measure dalam BTU. Okay,
So, air condition are rate by BTU of heat. They can remove per BTU per hour. Okay. Dia measure lah. Measure dalam per hour tu berapa BTU. Dia sudah pakai BTU per hour. Dalam sejam tu, berapa BTU yang terlibat. Ada proses cooling or heating lah. Okay. Okay. The relationship as follow. Ni kena tahu dia punya conversion unit lah. Satu tan. Okay. Sebab kita common term dalam aircon ni kita main kepada tan. Kalau besar-besar, kalau BTU banyak, tinggi-tinggi sangat, kita pakai tan. Dan juga watt. That's why kita tengok cooling capacity dalam BTU atau dalam watt. Okay. Kalau besar macam chiller, kita dah pakai tan lah. Tengok tan lah. Sebabnya, satu tan sama dengan 12,000 BTU per hour. Sebab kita tahu macam horsepower aircon kan. Satu horsepower equal to 9,500. Okay. BTU per hour. Okay. Kalau macam 12,000 BTU per hour ni lebih kurang kepada 1.5 horsepower. Okay. 12,000 BTU per hour. Okay. Ini kalau dalam horsepower lah. Tapi aircon ni sebenarnya kalau kita kira yang paling penting adalah kita tahu BTU per hour. So nanti kita boleh convert kepada tan, convert kepada watt atau kilowatt kan. Dan 1 kilowatt equal to 3,412 BTU per hour approximately lah. Okay. Ini adalah kilowatt cooling, bukan kilowatt elektrik. Kilowatt cooling. Macam saya kata kawan, kilowatt untuk tenaga yang dia perlukan nak cooling daripada berapa Celsius ke berapa Celsius. Okay. So far okay. Ada masalah so far? So far? Okay, faham cik. Okay, faham Okay, so far. Ada. Kalau tak faham, ini je. Intercept je, tanya. Okay. Alright. Lagi, tadi BTU per hour, dia punya terminologi. Yang kedua adalah cooling load temperature difference. CLTD. Okay. Is an equivalent temperature difference used for calculating the instantaneous external cooling. Okay. Dia punya key kat sini adalah temperature difference. Okay. Nak merahkan temperature difference. Okay. Temperature difference. For calculating the instantaneous external cooling load. Kenapa dia panggil external? Nanti kita tengok. So maksud dia kat sini adalah external cooling load dia punya heat gain daripada luar. Ini kita tengok heat gain. Kalau macam dulu revise balik dalam subjek GIP, kita belajar apa? Kita belajar ada bangunan kat dalam rumah, betul kan? Di matahari, radiation, so heat kena dekat surface of the wall ataupun roof. So daripada surface of the wall ni heat transfer melalui conduction. So conduction masuk dalam bangunan, dalam rumah. Sama juga dengan roof. Okay. So kat sini orang panggil heat gain, external heat gain. Okay. Then bila dah masuk dalam ni, kita nak kira, kita panggil external cooling load. Nampak? Sebab apa kita panggil cooling load? Sebab load ni iaitu heat yang berupa dengan heat yang kita nak coolingkan, kita nak sejukkan. So kita panggil cooling load lah. Berapa suhu yang berapa load yang kita kena cooling, yang kita kena sejukkan. Kena buang lah, kena bagi dia jadi heat loss lah, kena buang kan. Okay. Kenapa dia panggil temperature different? Sebabnya kalau tengok dekat luar suhu lain, dalam suhu lain. Kalau tengok radiation kat sini panas, mungkin kat sini 40 Celsius. So masuk ke dalam, dia mengalami proses of conduction, heat transfer dengan capacity of the wall ni, dia boleh simpan thermal mass, heat dia akan kurang. Heat dia akan kurang. Yang masuk dalam ni sebenarnya adalah berapa? Mungkin masuk dalam ni adalah hanya 30 Celsius. Macam tu lah. Okay. So that's why dia panggil temperature difference, equivalent. CLTD. Lepas tu sensible heat gain. Sensible heat gain is energy added to the space by conduction, convection and radiation. So kat sini still sama. Kalau sensible heat gain, dia tak ada melibatkan moisture.
Dia tak berubah fasa keadaan udara. Dia hanya menurunkan suhu. Okay. So kena tahulah apa yang heat gain, apa latent heat gain. Latent heat gain ni lain pula. Latent heat gain ni yang menyebabkan perubahan suhu dan juga moisture. Moisture content. Okay. So radiant heat gain apa pula? The rate of radiant heat absorbed by the surface enclosing space and object within the space. Nampak? Radiant heat macam contoh lah ni lah. Kalau ada tingkap matahari ni, cahaya kat tingkap kena dalam sofa ke apa, sofa ni diradiate balik. So diradiate balik. So suhu dah berkurang. Dan kena kira jugalah suhu dia berapa. So nama dia radiant heat gain. Okay. Number 6 is space heat gain. Space heat gain is the rate of heat entering into and generated within a confidential space given a time interval. Okay. Space heat gain is the heat entering atau heat generated. Okay, kalau space cooling load, heat that must be removed from a space. Nampak? To maintain a constant space and temperature. Ini kita ingat balik masa belajar GIB kan. Kita ingat balik thermal apa begitu? Law of thermodynamics, Zero's law of thermodynamics is equilibrium. Zero's law. So bila nak capai equilibrium suhu daripada panas ke sejuk, dia akan automatik dia akan transfer daripada panas ke sejuk supaya yang panas tu akan sama dengan yang sejuk. So dia akan jadi equilibrium lah atau Zero's law lah. Okay. Kat sini bila heat dah masuk tadi dalam bangunan, so berapa heat yang kita nak remove itu adalah space cooling load. Ingat berapa heat yang kita nak remove baru nak sejuk kita punya bilik. Heat masuk daripada luar ataupun daripada kita bernafas. Okay. Kita kena calculate cooling load adalah berdasarkan campur semua possible heat yang kita nak buang. Itu nama dia space cooling load lah. Dia dalam space ada tu dalam indoor room. Okay. Thermal transmittance of heat transfer. Ini awak semua dah pandai lah. U value, U factor. Ini U value. Okay. Kita nak tahu the rate of heat flow. Kan ada wall. Okay. Cahaya matahari kena radiation. So, dia akan macam ni. Dia akan menurun. Suhu dia akan menurun. Okay. Kalau sini contoh 40. Sini jadi 30. 2, let's say macam tu lah. Yang masuk dalam bangunan. Okay. Ni outdoor. Ni indoor. So, sini kena kira apa? Saya kata tadi kena kira apa? Heat conduction. Heat conductance dan juga thermal transmitter value, iaitu U value, thermal transmitter value. So, ini main peranan penting untuk kita tengok. Kita nak kira cooling load. So, kita kena tengok haba yang masuk dalam ni. Kita tak boleh ambil haba yang kat luar ni. Kita kena ambil haba dalam ni. So, nak dapat haba dalam ni, kena kira U value. Baru dapat haba dalam ni berapa dia boleh turun. So, haba dalam ni baru kita kira sebagai cooling load. A part of cooling load. External cooling load lah. Okay. So, thermal transmittance R value tadi yang awak kata. Inilah. Reciprocal of U value. Okay. Lagi orang kata lagi tinggi, besar resistance, lagi besar R, lagi tebat haba tu, lagi insulated, lagi bagus sebagai insulation lah. Okay. Okay. That one done for terminology yang awak perlu tahu di dalam cooling load calculation. Okay. Then kita go for equipment sizing. Okay, macam saya kata tadi, apa tu equipment sizing? Kan? Kalau tengok sini, tengoklah lah, saya nak tunjukkan kepada awak ni adalah situation ni dulu. Apa orang panggil? Comics ni lah, comics. So dia kata, dia ada perbualan between arkitek ni dia duduk office dia lah. Dia kata, Scott, I cannot take this, it's so hot, I'm dying here. Ni dia dalam tengah bekerja, waktu tengah hari dia dalam aircon lah.
Okay, so dia kata, I know the aircon is on. I check it, I don't get it. Dia kata, kenapa aircon dah on pun, dah check aircon semua should be okay. Tapi kenapa still panas lah, dia kata. Okay, lepas tu dia punya boss ni datang lah konon. Ataupun another colleague datang, dia kata, hi guys, I'm Katie, Yvonne and I are thinking, oh my god, why is it so hot over here? Dia datang kat sini, lagi panas. Dia kata, aircon must not be working. Dia kata, yeah, it's cool at my desk and over by Katie and Yvonne. Okay. Meja dia ni cool. Okay lah, sejuk. Tetapi kawan dia yang selain daripada kat sini, Katie and Yvonne, overcooling. Terlampau sejuk. Okay, overcooling. Tetapi kenapa dekat dia orang ni panas? Aircon yang sama. Satu sistem yang sama. Okay. Okay, overcooling orang panggil. Okay. Kat sini hot lah. Kat yang dia ni, dekat bilik dia cool. Cool maknanya okay lah, just nice lah, sejuk. Overcooling ni macam terlampau sejuk, beku sampai kena pakai jaket lah apa semua. Yang ni hot sampai nak kena buka baju kan, panas kan. Okay. Pada satu sistem aircon yang sama. Okay. Lepas tu dia kata, there's a haze in the air over here for crying out loud. Dia kata, we are only architect, it's not like we know any mechanical engineer. Okay, dia orang ni architect, so dia orang tak tahu apa tu mechanical engineer punya design. Who could design a properly zone system for the office or anything. So itu maksud dia. Okay, contoh. Maksud dia, kalau satu office, dia dah bagi kepada zone lah. Zone maknanya, contoh kat sini, Scott dengan kawan dia ni, dua orang ni. Okay, saya kata zone A Okay, zone A hot lah. Sebab Scott dengan kawan dia ni duduk. Dia kata hot. Lepas tu, Katie kat sini. Zone ni. Okay. Contoh, Yvonne dengan siapa tadi? Ini Katie. Katie and Yvonne. Yang ni perempuan ni tadi lah, yang kat sini. Yang cool tadi Sini B, sini C. Sini cool. Yang B ni overcooling. Terlampau sejuk. Sini hot. Semua ni dalam satu bangunan, tetapi different zone. Masing-masing ada spesifikasi, ada rasa aircon berbeza. Panas, terlampau sejuk. Satu sistem aircon yang sama. Airconnya kat tengah je. Airconnya dekat tengah ke? Aircon bukan tengah-tengah. Awak ingat tak itu yang saya kata aircon dia dekat bilik ASU. Bilik ASU, nampak? Yang dekat atas dia tu ada ducting. Nampak ducting? Kan? Ducting. Ingat kita tengok sistem aircon itu yang ada ducting. Ingat tak? Yang okay. So itulah orang kata, dia kena tengok betul equipment sizing. So maksud di sini, concept of air conditioning sizing is based on heat gain in the building. Okay, it is obvious that you will need to remove the amount of heat gain if it's hot outside. Heat must be equally balanced by heat removal to get desired roof comfort that we want. Ini maksud dia comfort. Comfort ni tadi, thermal comfort, dia based on kepada, nampak? Kenapa boleh jadi sini overcooling? Kenapa boleh jadi sini cool? Kenapa dia boleh jadi sini hot? Sebagai contoh, sebelum design aircon dekat bilik ASU ni, kita kena tahu berapa load. Kena taruh load by zone. Saya buat ABC Okay, kita kena tengok load, cooling load Kena tengok cooling load. Cooling load for room A, cooling load for room B, cooling load from C. Okay, kenapa jadi macam ni? Cuba siapa tahu kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa ada tempat hot, ada tempat paling sejuk, ada tempat sejuk biasa-biasa, sedang. Kenapa boleh jadi macam ni? Apa kaitan dengan cooling load dia? Cuba cerita. Space untuk input dengan output. Space, maksud dia? Maksud apa? Okay. Space dalam mesin. Okay. Untuk input serap tenaga haba dan output ekspor tenaga beku, tenaga sejuk. Okay. Macam ni lah.
Sebelum awak cakap apa tu, okay, ini cerita bila dah hot, bila dah overcooling, bila dah cool ni, selepas mechanical engineer dah design. Okay, sebenarnya kita kena sizing the aircon ni, kita kena sizing sebelum pasangnya aircon system. Sebagai contoh, nak sizing macam mana? Nak sizing adalah, awak tengok, dengan satu sistem yang sama, ni cerita lah berdasarkan pengalaman, benda ni dah jadi kan. Kenapa ni hot? Kenapa ni hot? Kenapa ni overcooling? Kenapa ni cool? Okay. Which is, dia calculate load ni semua sama. Dia salah calculate. Dia assume semua load dia sama. Contoh kalau sini ada, orang kata berapa Kalau sini saya kata sini 12,000 BTUH. Ini assume Sini pun dia assume 12 BTUH. Sini pun dia assume 12 BTUH. Tetapi kawasan yang hot ni sebenarnya dia punya cooling load bukan 12 BTUH. Dia punya cooling load adalah boleh kata double ataupun lebih. Boleh kata 24 BTUH. Okey? 24,000 lah. Sorry, ni 12,000. Ni 24,000. Which is double. Sebab apa double? Sebab bila aircon ni didesign on 12 BTU hour spec, kan? Tetapi masih terasa panas, which is sebenarnya cooling load dia tinggi. Daripada 12 BTU. Tetapi kawasan ni, kenapa dia kata overcooling? Dia assume that 12 BTUH, tetapi sebenarnya cooling load dia adalah lower than 12. Mungkin 6,000. Ni 12,000 6,000 BTUH. That's why bila dia supply equipment sizing, dia supply 12 BTUH kat area sini, kan? So dia overcooling lah, sejuk. Sepatutnya dia supply 6 BTUH saja. Maknanya dia extra energy dia bagi. So apa yang terjadi kepada sini? Sini cun-cun. Sini cun-cun. Kalau dia kata cooling load dia 12,000, dia bagi dalam 13,000 sikit macam tu je. Okay? So cool lah, sejuk lah. Kan? Dia tak boleh, dia sebenarnya, dia oversize tak boleh lebih sangat. Oversize sikit je. Kan? So, that's why pentingnya kita study cooling load calculation. Okay. Ada apa-apa soalan berkaitan ni? Ada apa soalan? Tadi macam Ria Azwan nak tanya kan? Ria Azwan. Ada Ria Azwan? Cik. Ada cik. Tak ada Faham Cik. Faham Okey, faham Faham sikit-sikit je. Kuliah. Faham sikit-sikit lah. Tak apa, sikit-sikit pun okey lagi lah. Daripada jangan tak faham langsung. So nampak tak apa kaitan cooling load ni dengan aircon? Apa kaitan ni? Nampak lagi? Belum nampak? Dah nampak ke belum lagi? Hello? Tahu? Sama-sama cik, sama-sama. Sama-sama lagi Okey lah, tak apa, kita Sama-sama. teruskan lagi. Macam mana nak kata? Okey, tak apa, kita teruskan lagi. InsyaAllah nanti awak dapat ilham. Okey. So, tadi kita tengok pasal equipment sizing. Ini lagi detail factor of equipment sizing. Okay, untuk equipment sizing, the heat gain through a building depend on, okay, kalau kita tengok, ni kita revise sikit balik apa yang kita belajar masa GIP tu. Heat gain. Ingat tak heat gain? Semasa ingat tak heat gain? Ingat tak? Okay, so, cuba baca ni 1 hingga 9. Saya tunjuk contoh. Awak mesti ingat balik. Okay, heat gain 1 adalah temperature difference between outside temperature and our desired temperature. Okay. Contoh dalam Kalau desired dalam. Okay, luar. So, radiation. So, masuk dalam. Okay. Itu ada heat gain. Heat gain daripada luar. Okay. Lagi satu is a type of contraction. Boleh tak saya kata, kalau U value tinggi dengan U value rendah, mana satu lagi bagus untuk dia reducekan heat? Material mana lagi bagus untuk reduce heat?
Hello? Value tinggi. U value tinggi kata U value rendah. Bagus untuk material reduce heat. Dia ulang balik. Come on Dia lah. kata U tinggi cik. Mana boleh U tinggi? U value tinggi. Kalau U value tinggi, U value rendah. U value rendah. U value tinggi buat apa? U value tinggi nanti heat panas masuk. Kita nak reduce the heat. Faham tak? Kan? Kita nak reduce heat. Reduce heat. So kita pilih material yang U value U rendah. U value rendah. Okay. So Kata heat gain cik. Heat gain. yelah, heat gain kat luar. Bila masuk dalam, dia akan jadi cooling load. Okay. So, kalau kita nak rendahkan heat gain, U value kena rendah ke tinggi? U value kena rendah. Baru Yes, itu maksud saya. Okay. Faham yang tu? Okay. So, shading. Lepas tu kita kena tengok adalah shading. Okay. Shading, kita kena pilih shading yang ini awak akan belajar dalam pasif lah. Siapa type of shading yang boleh drop the temperature dekat outer wall ni. Okay. Shading. And then surface area of the wall. Okay. Kalau contoh saya lukis surface area of the wall. Wall besar dengan wall kecil menghadap matahari, yang mana akan lagi panas? Yang kecil. Tak, besar dengan kecil menghadap matahari, yang mana akan lagi panas? Lagi diserap banyak haba. besar. Oh, yang Ah. besar tu. Besar. Okay. Itu faktor. Okay, awak kena ingat ni, masuk heat gain adalah apa? Masuk heat gain, heat yang akan datang, segala possible heat datang daripada luar, boleh masuk ke dalam, luar dan dalam lah. Tapi kita cerita kat luar yang ni. Segala heat yang boleh masuk dalam bangunan kita, apa possible dia? Temperature different, type of construction, yelah U value lah. Kalau U value rendah, heat akan masuk sikit. Kalau U value tinggi, heat akan masuk banyak. Okay. Shading, kalau shading bagus, heat akan masuk sikit. Kalau shading tak bagus, heat masuk banyak. Okay, lepas tu surface area of the wall. Lagi besar surface area, lagi banyak heat masuk. So potential heat gain, maknanya potential energy membina masuk daripada luar. Okay, then air tightness. Okay, contoh, kalau ini wall ada tingkap besar, awak rasa udara panas boleh masuk tak ni tingkap besar? Boleh je sebab Okay. tingkat besar. Yes. Compare dengan tingkap kecil, mana lagi panas? Tingkat besar lagi panas kot. Yes, tingkap besar. Yes, tingkap besar. Betul, okay, betul. Okay. Ini heat gain due to external heat gain. Heat gain external. Okay. And then occupant activity and lighting is the internal heat gain. Betul tak? Rasa nak dulu masa GIP kita ada belajar internal dengan external heat gain kan? Okay. Ada. So maknanya ni heat gain yang boleh generate daripada dalam. Satu lagi heat gain yang diambil daripada luar. Okay. Okay, faham Okay, so apa heat gain yang generate daripada dalam adalah occupant. Awak semua bernafas apa semua, dia ada generate sensible heat dengan latent heat. And then activity. Okay. Awak berlari dengan awak duk baca buku, mana lagi banyak generate heat? Lari je. Berlari. Okay, yes, berlari. Okay. And then amount of lighting. Okay, lighting. Itu kita belajar dalam GIP, lighting dia bawa dalam bentuk watt per meter square. Okay, that's why kita kena tukar lighting daripada Panda floor ataupun daripada Kalimantan ataupun daripada incandescent yang lama tu, kita tukar kepada ni, apa tu? Lampu LED. Sebab lampu LED. Yes, lampu LED watt dia rendah kan? Okay. Di samping watt elektrik rendah, watt heat dia pun rendah. Okay. Okay. So, kalau tengok sini, how much heat the appliance generate? So, kalau tengok sini, apa tu? Okay. Berapa equipment lain selain pada lighting? Ini pun internal heat.
awak ada laptop, awak ada monitor, awak ada TV, awak ada oven, awak ada apa lagi? Apa lagi lah, beritahu lah semua, microwave ke apa, PlayStation ke apa, semua akan ada generate heat kan. Okay, so kat situ is the source of internal heat gain. Yang atas ni source of external. So awak dah nampak dah, oh rupanya dalam rumah aku ni, aku kena tahu dulu kat mana punca-punca heat. Okay, bila awak tahu punca-punca heat kan, baru awak tahu apa? Tadi saya kata apa? Heat yang dah masuk dalam rumah, benda tu jadi apa? Jadi cooling load. Yes. Dia jadi cooling load. Berapa kita nak buang, nak sejukkan. Faham? Okay. That's why kita kena tahu. Okay. Kalau contoh awak campur heat gain external, awak campur heat gain internal, lah kali awak dapat berapa? Ni awak kira betul-betul kan? Awak dapat 24,000 BTUH kan? Tetapi kalau awak just main, tiba-tiba awak termiss satu kiraan, okupan patutnya awak kira 5 orang, tapi awak kira awak seorang. So awak dah salah kira kat situ, awak kira mungkin jadi 20 BTU. Lepas tu campur lagi awak tak kira heat to the wall ke apa semua, awak tak kira. Filtration apa semua awak tak kira. Mungkin kat situ awak hanya dapat 15,000 BTU. Okay, awak kira dapat 15,000. Sepatutnya yang betul adalah 24,000 BTUH. So awak beli aircon 15 BTU. Bila awak beli aircon 15 BTU, apa jadi kat bilik ni? Sejuk ke panas? Sebab Panas. awak sizing salah. Tu maksud dia sizing. Ya, itu nampak dah tu. Tu nampak dah. Kan? Nampak? Nampak? Nampak tak apa maksud sizing? Cooling load ni heat gain lah sebenarnya. Yes. Dalam inside indoor punya heat gain. Indoor dengan outdoor, apabila dia dah masuk ke dalam, kan? Dia dah masuk ke dalam, awak kena campur internal heat gain dengan external heat gain, campur, dia akan jadi total heat gain, which is total heat gain tu yang nak kena buang tu, itulah nama dia cooling load. Space cooling load. Okay, faham eh? So cerita dia yang awak belajar, yang awak buat assignment aircon itu, kita minta cooling capacity kan? Betul tak? Kita tak tanya cooling capacity berapa BTU per hour tu. Itu sebenarnya adalah cooling load capacity. Faham? So awak nak tahu berapa size dia, awak kena measure lah dulu, kena kira lah kat rumah dulu. Betul tak saya kata? Awak kena kira lah. Takut nanti awak salah beli. Awak pergi beli. Yes, awak salah beli 15. Padahal rumah awak memerlukan 24,000 BTU. Dah jadi panas dah pula. Betul tak? So apa pula kalau lah rumah awak sebenarnya 15, let's say rumah awak perlu 15 je, tetapi awak pergi beli 24,000 BTUH punya aircon. Apa jadi? Panas. Tak cukup sejuk. Bukan. Rumah awak ni terbalik. Rumah awak sebenarnya perlukan 15. Let's say. Awak dah kira cun, tetapi awak pergi beli aircon 24,000. Apa jadi kat rumah tu? Jadi sejuk. Yes, overcooling. Yes. So nampak? So nak kira 15,000, nak kira 24,000, perlu ada ilmu tentang cooling load. Apa? Cooling load. Kena ada ilmu tentang cooling load. Tajuk kita yang besar. Cooling load. Calculation. Yes, cooling load calculation. Nampak? So saya boleh tanya direct. Okay, contoh saya tanya Riazwan. Kenapa kita perlu cooling load calculation? Jawab. Untuk mengetahui untuk ni. Untuk kira cooling load. Untuk kira cooling load kan? Kira load rumah kita atau bilik kita.
Macam tu jawab dia. Ah. Supaya nanti senang kita nak buat apa? Ni. Sizing. Yes, equipment sizing. Baru kita boleh pergi beli, baru kita boleh pergi beli aircon. Aircon. Yes. Okay. So, faham tak? So far faham sampai situ okey sikit Okey sikit Sikit-sikit. Okey, dah. Sikit. Dia jelas daripada tadi kan? Jelas. Okey, dah. Okey, maknanya awak semua dah dapat ilham tu lah. Okey, kita teruskan. Okey. Sorry ya. Heat gain through building, depend on, ni sebenarnya saya nak cerita sambungan yang tadi lah. Sambungan yang tadi sama je. Air conditioner efficiency, performance, durability and cost. Depend on matching its size to the above factor. Many designers use a simple square foot method. Pernah dengar tak simple square foot method? Pernah dengar? Dia baca rule of thumb. Pernah dengar tak? Ini macam contoh, macam contoh kan, awak nak beli aircon. Lepas tu awak pergi ke kedai aircon. So seller tu, orang yang jual tu, dia kata, berapa you punya room size? Ada tak dia tanya you punya room size? Ada tak? Ada. Okay, ada. Okay, dia tanya room size. Dia punya cooling load calculation tak macam kita punya. Dia punya cooling load sangat senang. Dia pakai rule of thumb. Rule of thumb ni macam orang panggil undang-undang jari lah. So dia estimate senang je. Dia kata satu tan is the energy kan. Satu tan energy ataupun for every 500 square feet. Nampak? Floor area. Contoh awak pergi, awak kata bilik saya ataupun rumah yang saya nak sejuk tu adalah 500 square feet. Lepas tu orang tu kata, you punya rumah you pakai satu tan lah aircon. Satu tan sama dengan 12,000 kan? BTU hour, betul? Tadi kita tengok. Satu tan. So 12,000 BTU hour equal to dalam 1.5 horsepower. Let's say. Kan? Dia kata, you angkat satu 1.5 horsepower dan nanti rumah you sejuk punya. Kan? Kata macam tu. Kan? Tetapi awak kena ingat, kalau rumah biasa-biasa boleh. Sebab rumah biasa-biasa dia bukan efficient design building. Nampak? Apa maksud? Maksudnya tak besar sangat untuk kegunaan bangunan besar. Bukan maksud dia macam tu. Okey. Awak perasan tak kenapa awak belajar ni? Kenapa awak belajar green building? Perasan tak? So far daripada SEM 1 sekarang dah SEM 3. Nampak tak kenapa awak belajar green building? Nampak tak? Kalau saya ada kuasa elektrik dengan menjimatkan elektrik dan mengurangkan kemasan dalam tak. Jawab seorang-seorang. Okey, saya nak Riazwan jawab dulu. Pelan-pelan. Yang saya dapat untuk mengurangkan suhu dalam rumah satu, mengurangkan penggunaan elektrik. Okey. Lepas tu Cakap je dulu. Okey. So dah cukup tu? Okey, tak apa. Okey. Maksud dia kat sini, yang dulu tu, yang dia kata 500 square feet perlu satu tan energy adalah bukan bangunan green building. Awak kena setuju cakap saya. Faham? Okey. Faham. Orang dulu dia kira juga cooling load calculation. Dia kira, so dia dapat anggaran dalam 500 square feet ni satu tan is 12,000 BTU per hour kalau 500 feet. Tetapi awak dah belajar green building, awak dah alter lah, orang panggil alter lah. Awak dah alter your value of the wall, awak dah alter size of the glass, awak dah alter shading, awak dah alter roof, your value of the roof.
So awak rasa betul ke 500 square feet ni 1 tan? Iaitu 12,000 BTUH. Betul tak? Betul ke? Boleh kurang lagi ke cik? Yes. Kat situ saya nak awak dah hebat. Kat situ awak nampak. Pasal tu kita dihantar belajar program ni, green building. Supaya kita nak cooling load rumah kita rendah. So kita tak bolehlah pakai rule of thumb. Rule of thumb ni orang yang dulu-dulu yang tak buat green, yang pakai wall dia bricks biasa ataupun concrete wall. Faham tak? So bila awak belajar green building, awak tak boleh as simple nak ambil rule of thumb ni. Rule of thumb ni dah tak valid. Awak mungkin pakai 500 square feet equivalent to 6,000 BTU per hour. Tu boleh. Tetapi benda tu tapi macam mana nak dapat tu? That's why kena belajar. Belajar apa ni? Belajar? Cooling calculation. Yes, cooling load calculation. Tak boleh simply ambil rule of thumb saja. Sebab dia kata such a method is useful in preliminary estimation of the equipment size. Tetapi efficiently assigned building, air conditioning size using the rule of thumb most likely be conservative, iaitu oversize. So that's why bila kita dah masuk dalam bidang green building, kita dah ubah ni, kita tak boleh ada mentality pergi kedai, beli aircon, beli juga ikut rule of thumb. Rule of thumb dah tak valid. Kita kena kira load calculation manual ataupun pakai software. Cumanya kat sini kita nak belajar manual lah. Sebab saya nak tunjuk kat awak basic. Kalau pakai software terus, dapat nilai macam tak logik kan. Sebab awak tak faham konsep dia macam mana. So kena faham konsep dulu lah. Okay, ada dua group. Ada dua group aircon contractor dengan X-ray. Dia ada publish paper pasal calculation procedure for sizing central aircon. So kita akan follow. Okay. Okay. Konsep dah faham, terminologi dah faham. So kita kena tengok apa yang berlaku dan kita kena rongkaikan dia dalam bentuk terms. Terms maksudnya terma. Okay. Macam contoh hari tu kita belajar psychometric chart. Kita belajar apa? Drew bulb temperature, dry bulb temperature kan? Betul tak? Moisture content kan? Ingat tak term dia? Apa tu? Betul tak? Ingat tak dulu? Ingat Okay. So kena tengok term dia. Okay. So kalau tengok ni, term must be differentiated adalah space heat gain. Okay, space heat gain. Ingat tadi awak kata, cik ni space heat gain, ni heat gain. Apa beza dengan cooling load? Okay. Heat gain adalah rate at which heat enter into generated within a space. Okay. Heat gain ni, contoh ni rumah, ni kira wall, ni kira roof. So heat masuk, dia masuk dalam ni, kita akan panggil dia heat gain dulu. Kalau kita tak nak sejukkan dia, kita panggil dia heat gain. Tetapi bila kita ada niat nak sejukkan dia, kita kena calculate heat gain ni sebagai space cooling load. Rate at which sensible and latent heat must be removed from the space to keep the temperature and relative humidity constant at the comfort level. Faham? Sebabnya heat gain banyak. Macam saya kata tadi, ada heat gain daripada luar, ada heat gain daripada dalam sendiri. Orang sendiri buat heat gain, ada lampu ada heat gain, semua ada heat gain. Kalau awak nak sejukkan, nak letak aircon sini, so awak kena tambah semua heat gain ni dan jadikan dia sebagai cooling load. Okay. Cooling load ni baru kita size kita punya aircon capacity. Okay. Baru kita boleh buang semua reject, maknanya reject heat yang dalam ni. Okay. Okay, cooling load coil ni tak apa. Mungkin awak tak faham nanti kalau saya cerita, dia expression dia tinggi sangat. Tak apa, awak boleh baca tu. Okay. Okay, tadi dia punya terms ni satu-satu. Okay, heat gain, space heat gain. Okay, sebab kita kena tengok benda ni kita agak pening sikit. Okay, space heat gain. Space heat gain instantaneous. Kenapa kita kena beza heat gain dengan cooling load? Sebabnya heat gain dia instantaneous, heat entering the space. Okay, instantaneous ni maksud dia, contoh
pukul 2 petang. Pukul 2 petang, banyak tu heat. Let's say pukul 2 petang. Okay. Cahaya matahari memancar. Okay, ni pukul 2 pukul 2 PM. Masa exactly 2 PM, cahaya matahari pancar. Kat sini, temperature dia, kat wall ni, temperature dia 42 Celsius, let's say. Masa tu. Tetapi, haba yang masuk dalam wall ni, masuk ke dalam rumah, ini outdoor, ni indoor, dia pukul 2.30 PM, baru masuk 32 Celsius. Faham tak? Dia lambat, dia delay. Tapi, instantaneous adalah kat sini. Allah padam pula. Macam mana saya nak back? Ni. Okay. Instantaneous patutnya, kalau 42 Celsius, 42 je lah sini. Itu masuk dia instantaneous. Faham tak? Kau faham ke keliru? Luar dalam sama je. Instantaneous maknanya, apa yang kat luar itulah ke dalam. Faham tak? Faham tak? Tetapi tak sama. Bila tak sama, awak tak boleh panggil dia instantaneous. So, kalau hit through the wall ni, yang masuk dalam ni bukan instantaneous. Nanti kita tengok. Okay. How it enter the space? Heat conduction through exterior wall. Okay, through exterior wall, window. Okay, and sunlit surface. Okay. Heat conduction through interior partition, ceiling, floors, sun shaded, solar radiation, transparent. Heat generated with the space by occupant, light. As a result, ventilation, infiltration of outside air, and machine and heat gain. Nanti kita akan tengok apa tu instantaneous, apa tu tak instantaneous. Okay, sebagai contoh, heat gain instantaneous entering a space. Okay, this heat is specified by sensible or latent heat. Okay, kalau sensible heat, apa sensible heat punya instantaneous punya condition? Maksud dia sensible heat directly added to the condition space by conduction, convection or radiation. Kalau latent heat, yang melalui occupant bernafas, kita berlari ke, kita ni, moisture, ventilation, equipment dan sebagainya. Okay. Kalau tengok ni kita revise balik yang kita belajar GIP dulu. Heat possible heat gain through roof kan. Daripada roof, daripada tingkap, ni pun daripada tingkap, daripada glass. Okay. Daripada floor, partition, daripada light kan, daripada equipment. Okay, itu possible heat. Tetapi kita kena pecahkan dia. Apa external, apa internal. So kita pecahkan, kita buat macam ni. Okay. So kita tengok external heat gain adalah transmission daripada ni. Daripada sensible lah. Betul orang panggil transmission ni maksud dia is heat gain to conduction lah. Okay, solar radiation, air ventilation. Air ventilation, kenapa ada sensible dengan latent? Siapa tahu? Air ventilation melalui tingkap yang terbuka, dia masuk. Kenapa kita kena kira dia sensible dengan latent? Siapa pandai? Kita dah belajar psychometric chart? Ada moisture tingkap. Yes, dia ada moisture. Okay, solar radiation tak ada. Wall, roof pun tak ada. Okay. So kalau internal, daripada lighting, equipment dengan people. Okay, kenapa equipment ada sensible, ada latent? Equipment macam ceret air dia mesti ada latent, betul tak? Sebab dia ada moisture kan? Okay, people pun ada latent dengan sensible. Okay, people yang sensible ni, apa maksud dia? Maksud dia kita makan. Lepas kita makan, badan kita panas. So, badan kita sebenarnya transfer heat ke kawasan aircon. Ke kawasan aircon. Sama je dengan latent. Latent macam kita bernafas, moisture daripada kita punya hembusan tu keluar. Okay. So, kita dah tahu dua ni. Kita campur dia, total sensible, total latent. Maksudnya kita kena pecahkan dalam bentuk sensible dengan latent dulu. Bukan kita main campur je heat ni, tak. Pecahkan dulu sensible dengan latent. Baru kita campur dia jadi cooling load. Okay. Okay. Yang saya kata tadi, effect of flow rate time delay effect ni maksud dia apa? Okay. Dia hanya terlibat kepada convective heat gain. Okay. So kalau tengok ni,
instantaneous energy absorbed. Okay. Some of this energy absorbed, saya would say, energy absorbed by walls, okay, floor, furniture, contribute to the space cooling load only after a time lag. Dia tak jadi space cooling load lagi. Faham tak? Instantaneous dia tak jadi lagi space cooling load. After time lag baru menjadi space cooling load. Sebab sebagai contoh tadilah, saya tunjuk kat awak tadi. Nampak ni. 42, dia bukan 42 lagi. Dia lepas dia turun lama, lepas time lag dalam pukul 2.30, baru dia jadi 32. Yang ni baru kita akan masukkan dalam cooling load. Okay. Tak boleh kita nak ambil 42. Sebab dia takkan dapat 42. Dia ada time lag. Kalau dia conduction. Conduction. So awak dah belajar heat transfer to conduction, convection dengan radiation. So biasa kena belajar benda lain-lain. Sebab setiap benda tu dia punya effect of heat transfer dia lain-lain. Okay. So kau tengok. Some of the energy is still present and re-radiating even after the heat source have been switched off, removed. Contoh. Waktu siang, matahari panas. Okay. Sebenarnya matahari panas tu, wall kita serap dulu cahaya matahari panas. Malam dah matahari tak ada, baru dia release. Nampak? Baru dia release. So bila release, awak jangan ingat malam tu suhu dia rendah sebab luar rendah. Tak ada. Suhu dia akan berdasarkan yang di-delay, yang dia keluar daripada wall tu. Daripada dinding tu. Okay. So nak tahu delay lama tak lama, bergantung pada tu dia panggil heat storage ataupun thermal mass. Thermal mass ni bahaya. That's why orang tak nak pakai dinding konkrit. Dinding konkrit ni, dia high density. High density ni, dia lagi heat capacity dia tinggi. Dia lagi senang simpan apa? Simpan energy. Simpan haba. Okay, macam ni lah. Kita cerita sikit lah, seronok lah bagi untuk kefahaman lah. Okay. Kita Malaysia kan? Malaysia kalau kita tengok suhu kita averagely dalam siang dalam 30 lebih lah. Kan? 35, kan? 35, 32. Okay, ada sampai 38, panas lah betul. Okay. Ni suhu air temperature kat luar. Okay. Lepas tu, dia kena, ni kita cerita tak pasang aircon lagi waktu siang lah, sebab kita tak balik rumah lagi. Kita balik rumah malam baru kita buka aircon kan. Okay. Lepas tu, suhu yang 32 tu, dia kena kita punya wall. Okay. Dinding kita, saya kena lukis kot baru nampak. Okay, contoh siang. Okay, kat sini lah. Okay. Ni rumah. Okay. Okay, siang let's say siang dalam pukul 2 PM. Matahari cacak ni. Suhu kat luar ni dia saya boleh kata 36 Celsius lah. 36 Celsius. Okay. Lepas tu ni is wall. Kena wall ni pump. Dia kena let's say 35 lah Celsius. Okay. Lepas tu dia simpan dalam ni. Dia tak keluar lagi. Okay. Lepas tu okay, warna lain pula is malam. Let's say night, malam. Saya buat bulan dalam pukul 9 PM. Okay. Suhu kat luar rendah. 27 Celsius. Kan? Luar 27 Celsius. Should be kat sini, kat luar ni dalam 26 Celsius. Say, dia sejuk. Okay. Tetapi di dalam ni, suhu dalam ni. Okay. Dia still simpan 30 lebih punya suhu. Let's say 32 saya kata tadi bila dia masuk dalam 32 bila dia nak masuk dalam ni. Okay. Lepas tu awak pergi buka aircon. Aircon buka Set point aircon 24 Celsius. Betul. So set point bukan. So dalam ni akan jadi sejuk. So awak rasa 32 ni duduk dalam dinding ni, dia akan pergi luar ke dia akan masuk dalam? Cuba beritahu saya. Yes, dia masuk dalam. Dalam. Yes, dia masuk dalam. Bila masuk dalam, energi untuk
untuk daripada 32 Celsius turun ke 24, tinggi tak? Tinggi tak? Tinggi Tinggi. Okay, compare tu, ada satu rumah di mana ni wall dia. Okay, ini kita panggil higher density punya wall, iaitu konkrit, which is U value dia tinggi lah. Okay, ni saya panggil, ini kita panggil ada insulation semua lah, ada insulation apa semua. Low density punya wall, U value rendah. Okay, situasi yang sama, pukul 2 juga, temperature kat luar ni 36, sini 35. So sebabnya dia tak boleh store lama, dia ada insulate apa semua tu, so dia akan turun jadi let's say 27. Pada malam bila buka aircon, dia nak set point awak 24, dia hanya 27 ke 24 je. Faham? Dia takkan pergi keluar juga sebab kat luar pun dah 27. Faham tak? So suhu dalamnya akan masuk dalam juga. Cumanya daripada 27 ke 24 dengan 32 ke 24, berapa beza ni? 32 tolak 24 apa? 8. 27 tolak 24, 3 kan? Okay. Tadi awak faham BTU per hour adalah apa? Adalah 1 ton of energy to raise 1 Fahrenheit or 1 Celsius of apa? Of temperature. So, bila ni 8, ni 3. Yang mana akan lagi tinggi tanis dia? 8. Yes, 8. Ya, 8. So that's why kita kat Malaysia ni, waktu malam kita rasa panas, lemah, rasa macam nak buka aircon. Bila kita buka aircon, kita salah pula pilih wall punya design. Bil elektrik tinggi lah. Kalau tak percaya saya, awak cuba. Awak cuba buat satu inovasi ke apa, buat rumah lain, compare rumah konkrit dengan rumah ni. Lepas tu tengok dia punya profile punya load. Mesti percayalah cakap saya. Mesti ni data T tinggi, data Celsius tinggi, data temperature lah, data T, ini data T rendah. So kat sini dia punya load dah rendah. Okay. Itu pasal kita belajar green building lah. Okay. Sebabnya, inilah dia panggil, masalahnya konkrit ni adalah time lag lah masalahnya. Kalau tak orang dah pakai, kalau tak kita tak gebang lah pasal green building kan. Pakai konkrit je lah. Ada masalah. Tapi sebab konkrit ni, masalah ni jahat ni lah. Dia ada time lag. Dia ada simpan heat tu. Heat store. Nampak Ni. Heat store ni. Jahat ni lights on. Okay, bila lights on, ni BTU hour. Load naik lah, load naik. Load naik. Okay. Lepas tu bila light off, kita ingat light off dia dah terus mati macam ni. Rupanya ada lagi heat kat sini, heat keluar. Ni jahat ni heat ni. Nampak? Okay. Macam lampu lah, lampu awak on. Pun dia kena sofa. Tambah pula awak beli sofa warna hitam. Yang dia serap Dia serap. Lepas tu awak ingat sofa tu dah tak ada heat lah. Awak pergi buka aircon. Dia buka aircon, heat daripada sofa tu akan mantul balik ke aircon. Faham tu jadi yang ni. Unnecessary heat. Kita tak nak. Dan kita tak measure pun benda ni. So kita tak tahu lah. Tetapi kalau kita belajar cooling calculation ni, kita tahu. Ni sofa macam ni, ada ni kapasiti dia. Ni sofa macam ni, ada ni. Dan sebagainya lah. That's why kita kena belajar cooling load calculation lah. Okay. Tak boleh hanya gantung pada roll off. Roll off apa tadi? Tak boleh hanya bergantung pada roll off. Cooling load. Rule of thumb. Ingat tadi? Tak boleh bergantung pada sebab rule of thumb dia tak kira semua ni. Okay. Dah nak habis dah untuk hari ni. Saya pun dah letih ni. Okay. Calculation method. Okay, kita ingat tak saya kata tadi? Pada awal introduction, kita ada beberapa series of calculation method. Ada paling susah hingga paling senang. Ingat tak? Ada tak saya kata? Ada tak? Ingat. Okay.
Okay. Ini tak ambil kira pasal rule of thumb tadi lah. Rule of thumb tadi memang paling senang lah. Just bagi satu figure, kita petik je, kita dah dapat load. Itu tak accurate lah. Itu macam nampak sangat lari. Ini lain aja. Ha? Ini maksudnya ini tak masuk ya? Tak masuk apa? Tak, yang ni okay. Ini tak masuk dalam rule of thumb. Rule of thumb is a rule of thumb. Yang ni rule of thumb dulu pun ada. Dia orang nak dapatkan rule of thumb, dia pakai method yang ni. Antara salah satu ni dia pakai. Cumanya kita tak boleh nak harapkan rule of thumb. Sebab rule of thumb bangunan bukan bangunan green building. Okay? So untuk study calculation method, kita ada heat balance method. Okay? Kita ada radiant time series, kita ada transfer function, kita ada cooling load temperature difference, dan kita ada total covalent temperature difference. Okay, ni awak boleh baca sendiri. Tapi dia ada based on paling susah, paling senang. Tapi kena ingat, kalau paling susah, accuracy dia meningkat. Contoh, X-ray heat balance method, paling susah method dia. Dan dia paling accurate. Accurate, maksud saya accurate macam kalau itulah real dia punya heat gain, itulah dia punya cooling load. Maksud dia accurate. Kalau 100% heat gain equal to 100%, almost 99 lah. 99% lah dia punya cooling load. Faham tak maksud saya? Maksud dia accurate. Maksudnya kita kira tu tak ada miss out apa-apa. Okay, tak ada miss out. Maknanya banyak tu heat gain, banyak tu lah ada error sikit-sikit, is the cooling load. Okay, kan saya katakan tadi, yes, kan saya katakan tadi, heat gain tak semuanya cooling load. Okay, sebab dia kena kira faktor time delay dan sebagainya. Okay, lepas tu X-ray transfer function pula, dia bagus juga, cuma dia less accuracy lah. Contoh kalau macam 100% heat gain, dia mungkin dalam 86%. Ini mungkin lah 86% cooling load lah yang kita kira lah. So terendah. Tetapi saya tunjuk ke awak kali ini adalah X-ray CLTD CLCF. Dia paling kata simple tetapi paling rendah accuracy. Tapi still better, lot better, far better daripada rule of thumb. Okay? Yang mana nanti boleh check balik paper, sebelum katakan kalau 100% heat gain, dia boleh dapat dalam more than 65% lah, or 75% accuracy lah. Maknanya cooling load lah. Okay? So sebenarnya kita nak tengoklah konsep macam mana orang kira cooling load ni. Okay. Dia refer kepada chapter MS 1.25, National Standard Energy, cooling load design. Load should be determined according to the latest X-ray handbook. So kita akan follow X-ray handbook. X-ray handbook guna method CLTD CLF. Kita akan tengok follow yang ni based on X-ray 1997 Okay, nanti kita akan share. Kita akan guna for manual calculation, CLTD is can still be utilized, will be discussed instead. Kita kata pakai manual calculation of cooling load. Kita pakai method CLTD, SCL dan CLF. Okay. Ada apa-apa soalan so far? So far so good ni. Ada. Okay, so far so good. Okay, kita tengok sikit lagi. Kita nak ni. Okay, design information. Okay, selain daripada cooling load calculation, internal punya, indoor punya temperature kan, kita kena tengok design information juga. Design information ni is to calculate space cooling load. Kita kena ada detail building information. Contoh ada satu rumah, satu bangunan, kita kena tengok dia punya location, site and weather data. Internal dan juga external dan operating schedule required. Contoh, nak buka aircon pukul berapa. Ni kita tak design lagi kan. Ni bangunan tak siap lagi. Tapi kita dah boleh plan dah. Bangunan tu untuk apa. Nak buka aircon pukul berapa. So kita dah boleh tahu dah berapa. Information ni sangat berguna.
dan juga outdoor design condition kena tahu. Okay. So outdoor design condition ni kita boleh tengok di chapter 5 MS1525 yang buku saya bagi tu untuk active design ataupun standard MS1525. Okay, which is dia punya outdoor design. Dry bulb temperature kita guna 33.3 Celsius. Wet bulb temperature kita guna 27.2 Celsius. So daripada dua ni boleh dapat range tak? Boleh tak? Boleh Encik, boleh. Okay, boleh. Dan sebagainya boleh dapat Okay, boleh dapat lagi 7 parameter tu lah. Parameter of psychometric kan. Chrometric, okay. Okay. Tadi outdoor. Ni indoor pula. So indoor, kita kena tengok juga chapter MS1525 is the Malaysian standard. Ini bukan saya seronok sendiri. Ini adalah saintis-saintis dan industri expert semua dah bincang. Dia akan pakai indoor design condition standard. Ni temperature dia. Ingat tak kita dengar iklan yang kena control aircon 24 Celsius set point kan? Kalau 25 pun okey lagi. 26 okey. Jangan bawah pada 24, 23 pun minimum okey. 22 dah tak boleh. Betul tak? 22 dah tak energy saving. Dengar tak? So dia berdasarkan standard ni lah. MS1525 lah. Okay. So ni RH 50 hingga 70. Okay. So kat sini lah kita tengok kita punya ni tu. Psychometric chart. Ingat tak? Yang kita ada kat mana? RH let's say 70, 50. So kita ni kan. Ingat tak? Boundary. Ingat tak boundary condition? So kita dapat tengah-tengah je. Yes, ni lah kita punya comfort standard. Inilah. Daripada sini kita kena design lah. Okay. So ini adalah standard lah. Selain daripada tu, standard juga mengatakan fresh air requirement. Kan kita kata, macam awak kata tadi lah, kalau kita buka tingkap besar-besar, apa jadi buka tingkap besar nanti udara masuk banyak, lagi panas kan, heat gain tinggi kan, so heat load akan tinggi. Tapi kita kena ingat syarat dia kena ada juga minimum fresh air requirement. Berapa liter per second untuk residential, factory workshop berapa, conference room kelas berapa. So kena tengok juga. Kalau nak design aircon pun kena tengok juga faktor-faktor ni lah. Okay. Selain daripada tu, kena tengok building karakteristik. That's why kita kena belajar orientation, kan? Faham tak building orientation? Faham East West semua tu, faham Dah cerita masa GIP dulu kan? Faham. Okay, faham. And then amount of glass type, material construction, U value, etc. External shading apa semua. So ini semua information yang kena ada. Sebab benda-benda ni akan mempengaruhi reduce in cooling load. Okay? And then operating schedule. Ni saya kata lampu nak buka pukul berapa semua awak dah kena tahu. Contoh awak ada satu bangunan, awak dah kena tahu setahun punya profile. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Dah tahu dah profile dia macam mana. Dia naik macam ni ke, turun ke, apa semua dah kena tahu. That's why kita belajar cooling load calculation. Nanti kita kena keluarkan profile tahunan. Bangunan ni paling banyak consumption bila. Lampu akan di on selalu bila. Orang ramai tu bila. So kena tahu dah awal-awal. Itu information yang kena tahu. And then, dah tak ada information sangat, kita kena ready for assumption lah. Tak semua information kita akan dapat. Tapi bila kita refer semua tak ada, kita akan buat assumption lah. Weather condition macam mana, solar loading macam mana kan. Ini boleh baca lah. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan? Sebelum saya mengakhiri kelas kita pada hari ini. Cik ada nota tak Cik? Nota tak boleh lah. Nota kita ada dia punya ni sebenarnya. Dia punya buku. Tapi buku tu tak boleh di copyright. Kalau datang ke KKTM belajar face to face, kita akan boleh bagi buku. Tetapi yang ni hanya bergantung pada slide saya. More than enough. Lagi lebih daripada buku. Faham? Faham Cik, faham. Okay.